Salam sejahtera dan selamat pagi. Hari ini, kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu penggunaan etika dan adab dalam penggunaan Instagram. Pada asasnya, penggunaan media sosial baru ini adalah bertujuan untuk ke arah kebaikan bersama yang mana ianya digunakan untuk menghubungkan manusia di seluruh dunia dengan lebih cepat dan pantas. Antara aplikasi media sosial yang terkenal di Malaysia ialah Instagram. Platform ini boleh digunakan untuk memuat naikkan gambar atau video pendek mengikuti kandungan pengguna. Perkembangan ini telah memberi banyak kemudahan kepada semua pihak untuk berinteraksi dan menjadi satu budaya yang diterima pakai oleh semua tanpa mengira status, jantina dan latar belakang. Walau bagaimanapun, penggunaan yang tidak dikawal dengan panduan yang betul telah menimbulkan permasalahan dalam media aplikasi ini. Selain itu, penyebaran berita-berita palsu dan menggunakan platform ini untuk menyatakan pandangan dan menzahirkan rasa tidak puas hati melalui perkara yang tidak bermoral. Hal ini akan mengganggu keharmonian dan ketenteraman di sesebuah negara. Penggunaan Instagram yang tidak beradab dan tidak beretika adalah cyberbully, merakam video atau mengambil gambar yang mencarut untuk menarik perhatian dan penyebaran maklumat seperti memfitnah. Kaedah pengumpulan data yang kami gunakan ialah kaedah sekunder di mana kami mencari maklumat daripada kajian kes sedia ada, bahan bacaan akademik dan laman web. Berikut ialah objektif kajian kami mengenai etika dan adab dalam penggunaan Instagram. Memahami mekanisme platform sosial Instagram dan masalah yang dihadapi oleh pengguna, mendedahkan rupa bentuk kesalahan jenayah yang kerap berbangkit melalui aplikasi khas Instagram, mengenal pasti langkah pencegahan dan cara menangani, dan terakhir, mengkaji etika dan adab dalam penggunaan platform sosial Instagram. Demikian adalah merupakan antara rupa bentuk jenayah yang sering berlaku di laman media sosial Instagram. Antaranya adalah penyebaran maklumat palsu dan fitnah. MCMC ataupun Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi Malaysia telah memperkenalkan satu teknik seperti SURE, S-U-R-E, untuk menilai sama ada ianya adalah maklumat yang benar ataupun palsu. S adalah source, sumber. Pastikan sumber adalah benar. U adalah untuk understand, faham. Fahami apa yang dibaca dan dilihat. R adalah untuk research, selidik. Selidik dengan lebih mendalam. Dan E untuk evaluate, nilai. Menilai sama ada itu adalah benar ataupun buruk. Seterusnya adalah bully cyber. Bully cyber sering berlaku. Antara tindakan bagi mencegah bully cyber adalah dengan jangan membalas atau abaikan sahaja. Gunakan alat pelaporan, kemudian simpan bukti bagi diberi untuk kepada pihak berwajib, laporkan bersopanlah dan akhir sekali padam akaun anda buat seketika waktu. Seterusnya ialah penipuan cyber. Penipuan cyber merupakan satu tindakan menipu atau memperdaya yang dilakukan dalam talian melalui platform media sosial dan boleh terjadi dalam berbagai bentuk seperti penipuan hadiah tanpa aduan, penipuan identiti selebriti, penipuan jual beli dalam talian, penipuan berpengaruh dan penipuan pelaburan. Berdasarkan Malaysia Computer Emergency Response Team, bacaan statistik pada tahun 2023 menunjukkan kelas tertinggi dalam insiden berkaitan dengan penggunaan digital adalah fraud atau lebih tepat penipuan cyber. Sebanyak 3,000 kes dilaporkan berkaitan dengan penipuan cyber. Sebagai langkah mengelakkan terkena dengan penipuan cyber, kita haruslah berhati-hati dengan pautan atau mesej yang mencurigakan. Jangan berkongsi maklumat peribadi atau kewangan melalui mesej atau pautan. Laporkan akaun palsu atau aktiviti penipuan kepada alat pelapor di Instagram. Dan yang akhirnya adalah selidik terlebih dahulu komen atau maklum balas dari pembeli lain sebelum membuat pembelian. Selain daripada penipuan cyber, jenayah yang seterusnya adalah pencaburan hak cipta. Untuk mengelakkan
jenayah ini berlaku, kita harus memuat naik gambar atau audio hak milik sendiri. Sekiranya antara hak milik orang lain, pastikan sertakan bersama dengan kredit pemilik tersebut. Okey. Selain itu, gangguan seksual juga merupakan salah satu rupa bentuk jenayah yang berlaku dalam media sosial seperti Instagram. Gangguan seksual adalah sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini melalui lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal. Gangguan seksual menyebabkan mangsa berasa tidak selesa, takut dan terancam dengan tingkah laku pelaku. Untuk mengelakkan gangguan seksual berlaku dalam media sosial seperti Instagram, kita perlulah mengambil beberapa tindakan seperti mengalang akaun pemangsa, mensenyapkan kandungan-kandungan yang berunsurkan seksual dalam Instagram dan melaporkan akaun pemangsa kepada platform Instagram dan juga pihak berkuasa. Selain daripada itu, antun seksual juga salah satu rupa bentuk jenayah yang sering berlaku dalam Instagram. Antun seksual adalah aktiviti jenayah yang menjadikan kanak-kanak sebagai rakan, khususnya melalui internet untuk tujuan memujuk mereka supaya menjalinkan hubungan seksual melalui media sosial seperti Instagram. Oleh itu, ibu bapa perlulah menjaga info peribadi kanak-kanak dalam media sosial seperti Instagram dan melihat senarai rakan mereka di Instagram. Selain daripada itu, ibu bapa perlulah menetapkan masa penggunaan Instagram kepada kanak-kanak. Akhir sekali, ibu bapa perlulah memastikan setting akaun Instagram kanak-kanak mereka pada umur yang betul. Di samping itu, akaun palsu ialah akaun di mana maklumat pribadi yang dikandunginya bukannya benar. Akaun palsu dibuat untuk mengaburi mata pelawat akaun dan juga melindungi identiti pemilik sebenar. Akaun palsu selalunya dioperasi secara automatik melalui bot. Penciptaan akaun palsu daripada pihak tertentu mempunyai sebab tersendiri. Sebagai contoh, digunakan untuk menghendap penipuan, penyebaran berita palsu atau fitnah, mengganggu orang lain dan juga peroleh kemasyhuran dengan menggunakan gambar orang lain. Kita boleh pastikan akaun yang kita lawati, terutamanya akaun popular, adalah akaun tulen dengan melihat checkmark biru di nama akaun. Secara tidak langsung, penggunaan akaun palsu juga membawa kepada penghantaran spam kepada pengguna Instagram lain. Penghantaran spam di Instagram kebiasaannya melibatkan penghantaran mesej atau aktiviti yang tidak diingini. Spam boleh mengandungi pautan phishing yang boleh menyebabkan penyebaran data pribadi. Antara jenis spam adalah seperti berikut. Hantar komen berkali-kali di bawah postingan pengguna, direct message secara tidak diingini, pengikut spam dan hantaran promosi penerima scam. Kita boleh menggunakan spam dengan meletakkan kata kunci yang sedia digunakan oleh spammer ke dalam senarai hitam. Terusnya, penggunaan data secara haram. Instagram mempunyai dasar undang-undang yang ketat di mana mereka cuba untuk menghapuskan postingan yang berkaitan dengan promosi dadah. Kata company atau sebelum ni dikenal dengan nama Facebook melansirkan Tech Transparency Project untuk menyiasat perkara tersebut. Hal ini adalah untuk mengurangkan keberkesanan promosi dadah di dalam Instagram. Selain itu, pelanggaran garis panduan komuniti. Instagram memerlukan semua orang berumur sekurang-kurangnya 13 tahun sebelum mereka boleh membuat akaun. Akaun yang di bawah umur 13 tahun perlu jelas bahawa akaun tersebut dikawal oleh penjaga. Secara besarannya yang telah dibentangkan oleh ahli-ahli grup saya, etika dan adab semasa menggunakan Instagram adalah menjaga pertuturan agar tidak menyerang pihak yang berlain pandangan dengan kita. Selain itu, menjamin kesasihan tersebar agar tidak menyebabkan maklumat palsu. Seterusnya, elakkan pelecehan seksual atau antun seksual terutamanya kepada kanak-kanak atau yang tidak diketahui umur. Akhir sekali, cari sumber pendapatan halal dan jangan menipu untuk kaya. Janganlah kita post skim cepat kaya ataupun MLM untuk mendapat pendapatan yang cepat. Kesimpulannya, adab dan etika yang baik ketika menggunakan media sosial seperti Instagram amatlah penting demi memastikan tiada penyalahgunaan media sosial oleh setiap golongan umur, tidak kiralah golongan tua ataupun muda. Hal ini kerana penyalahgunaan media sosial mampu mengubah hidup seseorang menjadi negatif dan juga merugikan. Penggunaan media sosial dengan adab dan etika yang baik perlulah dipupuk dalam diri setiap insan sejak kecil, sebab kata pepatah,
Meletup buluh biarlah dari rebungnya. Dengan didikan sejak kecil dapat membantu mengatasi perkara-perkara buruk daripada berlaku seperti kemurungan, ketagihan dan kurang berinteraksi dengan dunia luar. Penggunaan media sosial dengan adab dan etika yang baik diharapkan dapat menambah baik gaya hidup seseorang dari segi sosial, fizikal dan mental. Sekian sahaja pembentangan kami yang bertajuk etika dan adab semasa menggunakan Instagram. Sekian, terima kasih.